Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kesyukuran kita rafa'kan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya dapat kita berhimpun di ruangan maya ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, walaupun masing-masing berada di tempat masing-masing, itu membuahkan keampunan, kerahmatan, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hidup mesti diteruskan. Hidup mesti diteruskan. Selagi nyawa dikandung badan, selagi itulah kita bergelar hamba Allah yang sentiasa beriltizam untuk menyemarakkan semangat dan memperlakukan ibadat seperti mana yang telah diwajibkan kepada kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi itulah doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, alhamdulillah. Terkesan tadi apabila membaca satu tulisan terjemahan daripada video mantan mufti Mesir, Dr. Ali Jum'ah, yang menyatakan dan mengingatkan kepada kita semua bahawa 1000 tahun dunia sama dengan sehari di akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Baik. Jadi kalau dibahagi-bahagikan, maknanya hidup kita ni, kalau kita sekiranya kita berumur 100 tahun, maknanya kalau di akhirat tu 3 minit saja. 3 minit saja. Jadi kita yang berada di alam fana ini hanya berada di dunia ini selama 3 minit akhirat saja. Walaupun dunia ini kita kata mungkin usia dia 7,000 tahun atau ribu-ribu tahun. Kalau kita cerita pasal dinosaur bilion tahun, biarlah itu dinosaur apa semua kan. Jadi tang kita ni, kesempatan untuk kita melakukan amal ibadat hanyalah lebih kurang kuranglah kebanyakan kita ni daripada 100 tahun. Ada orang umur 50, 60, 70. Maknanya hidup dalam seminit lebih, 2 minit begitu saja. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita usahakan hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan amalan salih berkat umur kita, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Kita berada di Facebook Masjid Sultan Abdul Halim Mu'azzam Shah, karya Kubang Badak. Jadi alhamdulillah, nampaknya tak ramai lagi ni yang masuk, kerana hari ni baru kita cipta akaun kita cipta akaun Facebook Masjid karya Kubang Badak ini, ataupun Masjid Sultan Abdul Halim Mu'azzam Shah, Kubang Badak, daerah Pokok Senah. Jadi malam ini kita akan bersiaran insya-Allah bersama dengan masjid. Kalau ikutkan, kita berusaha sama bersama dengan Masjid Al-Kausar, Titi Baru Al-Ustaz lah, bahagian Al-Ustaz tu. Ya, tuan imamnya ialah Ustaz Al-Fadil, Ustaz Ishaq bin Zulkifli. Baik, bagaimanapun kita teruskan dulu. Ini sebenarnya pertama kalilah saya pun untuk berkuliah untuk masjid. Kalau tidak, kita kuliah kita tu kelas sendiri lah. Yang ini ada usaha sama. Mudah-mudahan permulaan ini insya-Allah kita istiqamah untuk sekian kalinya. Baru ada 2 orang 3 orang, tak apa, benda ni nanti akan dirakam masuk. Jadi ini adalah kuliah pertama
di di laman Facebook Muka Buku ini, dan link kita telah linkkan kepada ahli Korea, Masjid Al-Kausar Titi Baru. Baik, malam ini tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, saya buka kitab, kita buka tajuk kitab baru. Kalau tidak sebelum ini kita habis dah kita buka kitab apa nama ni, Ayyuhal Walad oleh Imam Al-Ghazali, dah selesai dah di Titi Baru Masjid Al-Kausar. Dan sebelum itu ada beberapa kitab dah, dua ataupun tiga kitab kita dah telah habis. Hadis 70, kemudian hadis 40, ilmu dan ulama, barakah, 40 hadis tentang berkat, keberkatan, apa lagi, ada lagi kah? Dan sekali ini bila kita tengok jadual tuan-tuan guru yang ada di Masjid Al-Kausar, maka nampak gayanya adalah baik untuk kita cerita pasal, nak tengok nasihat agama wal wasaya al-imaniyah, ataupun nak tengok adalah beberapa tafsir ke, tengok dah ada tafsir, dah ada apa nama hadis ada satu, tetapi baik juga untuk kita tambah lagi. Dan kita tengok satu kitab yang sangat baik untuk kita tadaburkan dia, iaitu kitab yang namanya Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad, yang ni yang saya pegang, Al-Adabul Mufrad, Al-Adab Al-Mufrad, dan terjemahan himpunan hadis mengenai adab untuk seorang Muslim. Jadi untuk jadi orang Islam, untuk orang Muslim, dia mesti adab-adab yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu itu di atas, kita kata, akhlak, kejadian Rasulullah pun baik, cantik, dan akhlak pun tertinggi, adab sopan yang tinggi yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi. Akhlak Nabi ialah Al-Quran. Dan kalau kita lihat hadis Nabi SAW, kenapa Nabi diutuskan, antara sebab yang pentingnya ialah Nabi sebut, innama bu'ithtu liutammima makarimat akhlak. Sesungguhnya hanya saja aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi sangat pentinglah. Jadi siapa pengarang kitab ini? Jadi kalau kat saya ni ada beberapa cetakan, tengok-tengok loh, ada, masya-Allah, ada empat dah. Saya ingat kitab yang pertama yang ada kat saya ni ialah Adabul Mufrad. Ini apa nama ni, yang telah dikemaskinikan semula oleh Syekh Muhammad Nuruddin Balabu Al-Banjari. Ini yang pertama saya dapat. Kemudian bukan dapat lah, kita beli lah kan. Dapat ke beli ya? Beli, tak silap. Kemudian ni yang kedua. Ini yang kedua, dapat. Tapi yang ni sama yang ini, cuma yang ni dia lambat, dia awal lagi sikit. Dan yang ini saya dapat sekali dengan itu. Sebenarnya kita beli tu kerana nak beli yang ini, nak beli yang ini. Ini satu lagi, ini lagi besar, Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sebab nak ambil dia tu, sebab dia ditahqiq ataupun dikemaskinikan, orang panggil apa, di takhrij hadisnya oleh Al-Ustaz Al-Doktor Muhammad Dib Al-Bura. Ini special lah sikit. Cuma kita tak baca lah yang Arab ni, kita baca yang terjemahan. Jadi cuma yang ni untuk dijadikan sebagai satu rujukan untuk saya lah. Baik, tapi saya nak cerita, saya nak sebut beberapa yang disebut oleh Syekh Al-Ustaz Al-Doktor rahimahullahu ta'ala Mustafa Dib Al-Bura dalam kitab ni. Kitab ni bahasa Arab, cuma saya nak tengok muqaddimah dia. Antara perkara yang dia sebut yang boleh kita ambil manfaatnya ialah beliau telah diminta untuk membuat satu daurah ataupun pengajian pada tahun 2009 tentang Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari. Jadi bila dibaca, dia sebut ala talabah wa baik, dia boleh, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka apa nama ni, dapat menghabiskan
kebanyakan daripada hadis Al-Adabul Mufrad. Hadis dalam Al-Adabul Mufrad dalam lebih kurang 1200 ke 300 begitulah, 1000 lebih. Jadi dia sebut dalam daurah tersebut, dalam pengajian tersebut, beliau dapat menghabiskan kebanyakannya bersama dengan peserta, bersama dengan pelajar, melainkan beberapa hadis lah disebut, dia tak sebut di sini berapa. Baik, cuma yang penting di sini sebut kemudian dia pun membuat buat rujukan, dan dia juga mendapati bahawa sesiapa yang membaca kitab ini dan mengamalkannya, maka dia akan mencapai ketinggian di dalam beradab dengan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak Islam. Itu penting kita, sebab banyak adab ini daripada kalau kita bangun, kalau kita kira daripada bangun tidur itu dah ada adabnya. Apa adab-adab bangun tidur? Baca doa tidur itu pun dah ada adab dia. Bangun, apa yang kita nak buat, adab-adabnya, dan sampai nak kita nak tidur balik, ada adab-adabnya yang telah disusun, yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak-banyak lagi lah kitab-kitab yang lain berkenaan tentang itu, tapi ini salah satu kitab yang penting untuk kita pelajari, untuk kita amati, untuk kita teliti. Aquntu bi khidmatihi. Okey. Kemudian disebut okey, selesai. Itu yang antara disebut penting lah. Kenapa kitab ini kita baik untuk kita pelajari, sangat baik untuk kita pelajari. Baik, seterusnya saya tengok balik, saya tengok pula muqaddimah yang disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ini keluaran Mahazin Al-Makki Al-Ali Tafaqquh fi Din. Ini ialah yang telah dimurnikan ataupun telah dikomentarkan oleh dikemaskinikan oleh Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari, Marbu Al-Banjari. Ada beberapa perkara yang menarik untuk kita tengok dulu sebelum kita nak masuk kepada kitab ini betul-betul isi kandungannya, hadis-hadis yang disebutkan, yang disedarakan di dalamnya. Kita nak tengok dulu apa kata para ulama yang telah mengajar, yang telah membuat komentar, telah cek hadis-hadisnya, telah mengajar kitab ini. Kita tengok antaranya yang disebut oleh Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari, istafadna minhu kathira. Disebut situ mereka buat tafaqquh, dibuat majlis baca Adabul Mufrad di Dewan Mahazin Al-Makki Al-Ali Tafaqquh fi Din. Kami mendapat manfaat yang sangat banyak. Wa ahsasna, dan kami merasakan berkat. Itu yang kita nak tu. Baca tu nak apa? Kadang-kadang kita tak faham, tapi kita dapat berkat. Kami merasakan keberkatan penulis al-muallif. Siapa muallif dia? Al-Imam Al-Bukhari. Ini bukan kitab yang Sahih Bukhari. Sahih Bukhari satu kitab yang lain. Bukhari ini hadis dia masya-Allah asahul kitab ba'da kitabillah. Kitab ataupun kitab yang paling sah, yang paling benar selepas Al-Quran Al-Karim itu Sahih Bukhari. Selain daripada itu, Imam Bukhari ada mengarang kitab yang lain. Salah satunya adalah Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad. Inilah jadi keberkatan Al-Imam Al-Bukhari yang menyebabkan Syekh Nuruddin dan anak murid beliau, kita jugalah, saya pun belajar juga banyak juga daripada Al-Fadil Syekh Muhammad Nuruddin. Alhamdulillah dapat manfaat yang banyak daripada beliau, daripada pengajian beliau, daripada beliau duduk di Derang dulu kan. Kita ikut mengaji, kemudian di Mesir pada bulan Ramadan, balik pula. Jadi banyak manfaat yang dapat daripada beliau. Disebut hatta la nash'ur bit-ta'ab, sehingga kami tak rasa letih dan kami tak merasa jemu belajar. Duk baca seronok, baca sehinggalah berlalunya pengajian untuk beberapa saat yang banyak, beberapa jam yang kita kata yang kalau ikut kita letih dah mengaji ni, tapi tak rasa pun pengajian tersebut tak rasa lama walaupun dah duduk berjam-jam. Jadi berlalulah 4 hari
kami mengkhatamkan kitab tersebut. Masya Allah, ini teringat langsung kami dengan pengajian Syekh Nuruddin satu masa ketika dulu satu kemuncak kami daurah bersama beliau, daripada pagi sampai ke malam 12 malam baru habis, sebab kita duk nak habis kitab al-awakhir wal awakhir daripada kitab kitab al-asanid. Baik, itu dululah, itu cerita dulu. Itu pengalaman, walaupun kita mengaji kira lebih daripada 8 jam, 12 jam, tetapi kita masih merasakan Masya Allah, wah, seronok kan. Baik, itu sebab tu disebut dalam ni juga. Maka ketika mana wa'inda dirasatina lihadzal kitab, maka pembelajaran kami tentang kitab ini, saya telah membuat beberapa catatan, beberapa perkara. Yang pertama disebut dalam kitab ini ada berlaku pengulangan hadis, yang kemudiannya beliau tulis kitab ini, dan beliau menghazafkan hadis-hadis yang berulang. Baik. Kemudian yang kedua, terdapat beberapa lafaz ataupun kalimah yang gharibah, yang pelik ataupun yang jarang dijumpai, yang jarang digunakan, maka memerlukan kepada syarah dan bayan. Maka diletakkan beberapa penerangan atas syarahan tentang kalimah yang tak dapat difahami. Yang ketiga, ikhtilaf perbezaan cetakan. Jadi ada banyak syarikat yang mencetak, jadi dikumpulkan kitab-kitab yang ada pada beliau lah. Jadi dilihat perbezaan beberapa cetakan tersebut. Maka dia pun mengemaskinikan ataupun membuat satu, kita panggil mengemaskinikanlah antara hadis-hadis tersebut, mengangkat khilaf daripada beberapa cetakan tersebut. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Dan maka lahirlah kitab ini. Disebut yang beliau telah menghazafkan sanad-sanadnya. Jadi dia tak sebutlah an pada siapa tu, tak banyak tu, tak disebutkan. Kemudian dia menghazafkan, ataupun dia hazaf ni maksudnya dia bukan kata nak buang-buang, dia mensamping, kira mana letak tepilah hadis yang berulang tu. Hadis yang berulang, ada hadis yang berulang, maksudnya dia tak ulang balik dah maksudnya. Baik, yang ketiga maknanya jadi ringkas lagi lah. Jadi masa kita pun jimat lah kan. Yang ketiga, tafsir ma'anil alfaz al-gharibah, dia menjelaskan makna-makna kalimah-kalimah yang janggal ataupun yang jarang digunakan. Yang keempat, menyebut darjat hadis, kemudian perbandingan di antara beberapa cetakan lah. Baik, kemudian habis selesai di situ, maka kita pergi kepada kitab yang kita nak baca ni, yang terjemahannya. Baik, kalau nak dapati, ia keluaran daripada Galeri Ilmu. Yang ni saya beli dari di Maktabah Dimashqi. Tidak, Ustaz Zamri Hashim. Beli online lah zaman PKP ni. Ni baru ni, kitab ni kira baru saya dapat lah. Baik, jadi sebelum itu kita tengok dulu siapakah dia. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ada disebut di sini, jadi kita bacalah. Jadi Al-Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, nama penuh beliau ialah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bardizah, dipanggil Abu Abdullah, namun lebih dikenali dengan gelaran Imam Al-Bukhari. Nisbah kepada Bukhara yang merupakan tempat kelahirannya, iaitu pada 13 Syawal 194 Hijrah. Masya-Allah. Ini sama dengan saya punya tarikh lahir 13 Syawal. Cuma kita ni zaman 1000 lebih lah. Ini 13 Syawal 194 Hijriah. Jadi waktu ini Imam Syafi'i pun masih hidup lagi. Imam Syafi'i meninggal
umur 204 Hijrah. Jadi mungkin Imam Bukhari tak dah lah. Imam Bukhari tak dah lah sampai, sebab Bukhari ini dia di mana? Dia di Uzbekistan sekarang ni. Pada waktu itu merupakan pusat penyebaran ilmu pengetahuan Islam selain Madinah, Damsyik dan Baghdad. Jadi kalau kata umur pada 194 ni, Imam Bukhari dia lahir di Bukhara, ataupun kita sekarang ni dikenal dengan Uzbekistan. Kalau Imam Syafi'i meninggal 2004 Hijriah, Imam Syafi'i berada di Mesir, jauh juga tu. Baik. Jadi waktu itu paksi kepada ilmu Islam, pengetahuan Islam adalah di Madinah, di Dimashq, di Syam, di Damsyik ataupun di Syria. Kemudian yang ketiga di Baghdad, yang keempatnya adalah di Uzbekistan ataupun dikenali dengan Bukhara. Disebut Al-Imam Bukhari. Jadi sekarang ni kebetulan ilmu di mana? Kebetulan ilmu itu ialah di Mesir, di Al-Azhar Mesir. Dan tempat-tempat lain tu pun ada juga, tapi yang terkenalnya adalah di Mesir. Dan kebanyakan asatizah, ustaz-ustazah yang di Malaysia ini kebanyakannya belajar di Mesir lah. Baik, kalau di luar negara. Baik, Imam Bukhari sangat terkenal dengan kecerdasan otak dan kemampuan dan kekuatan hafalan yang luar biasa. Beliau pernah berkata, saya hafal 100,000 hadis sahih dan saya juga hafal 200,000 hadis yang tidak sahih. Maknanya di sini dah 300 dah. 300,000 hadis lah. Dia hafal bukan dekat hadis tu saja, matan hadis tu saja, tapi dia hafal sekali siapa yang meriwayatkan, daripada siapa. Oh, letih macam mana kita nak hafal hadis-hadis yang macam tu. Boleh kita tak empa ada kesilapan pada menyebut menyebut nama-nama yang meriwayatkan hadis tersebut. Ini masya-Allah tabarakallah ada. Hari ini baru dia ada disebut dalam di viral di mana ya, di Arab Saudi tak silap saya, ada seorang pemuda, umur pun masih muda, ialah pemuda hafal kitab Bukhari, Muslim, 6 kitab Sunan Sittah tu dia hafal semua, buat ujian lepas. Itu zaman lah ni. Zaman sebelum ni masya-Allah lagi hebat lah. Pada waktu lain beliau pernah berkata, setiap hadis yang saya hafal pasti dapat saya sebutkan sanadnya. Tu dia ada disebut tu. Baik, meninggal pada tahun 1 Syawal, pada malam 1 Syawal 256 Hijriah. Maknanya umur beliau dalam lebih kurang 60 tahun lah. Di Khortan dekat Samarkand. Makam Imam Bukhari terletak 12 km di utara Samarkand. Jadi biar terringkas, Imam Bukhari sebagai penulis kepada kitab Al-Adabul Mufrad. Baik, kita terus Baik, ini dia baru jilid yang pertama. Jilid pertama di sini dia hanya ada beberapa bab sahaja, tak habis semua. Jadi ada bab 141 bab. Hadis yang ada dalam ni ialah 300 hadis. Tadi kita sebut 1000 lebih hadis kan. Maksudnya ada banyak lagi lah. Yang ada yang ni baru jilid pertama. Maksudnya ada jilid yang kedua saya pun tak dapat lagi ataupun tak keluar lagi, wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah kalau keluar nanti kita akan dapatkan dia. Baik. Kita akan terus kepada muqaddimah kitab oleh muhaddis al-usuli Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ini pun tak masuk lagi sebenarnya, baru muqaddimah kitab berkenaan tentang kitab ini. Barulah kita jadi seronok, suka kita nak baca kitab ni. Jadi lah ni bukan kita nak baca pun payah. Bila kita buat pengajian macam ni, kita dengar saja. Kalau dengar pun segan, tak payah nak kata apalah kita katakan. Baik, Imam Al-Bukhari telah mendatangkan dalam kitabnya iaitu Al-Jami'us Sahih. Itu kitab Bukhari, Sahih Bukhari tu. Iaitu Sahih Bukhari bagi tajuk Al-Adab, dan beliau mengkhususkannya sebagai satu bab di samping bab-bab lain. Dalam Sahih Bukhari ada beberapa bab, ada adab yang dikhusus, ada bab yang dikhusus untuk adab, tapi tak banyak lah. Jadi ada dalam 200 macam itulah disebutkan. Ada 200 hadis dalam bab adab yang Al-Imam Al-Bukhari letakkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Itu semua hadis yang sahih-sahih, yang kuat-kuat semua. Baik, akan tetapi
oleh kerana ketatnya syarat yang beliau letakkan untuk masukkan hadis. Jadi nak masukkan hadis, satu-satu hadis tersebut dalam Jami' as-Sahih ataupun kitab Sahih Bukhari yang terkenal itu, jadi dia melalui beberapa tapisan yang sangat ketat nak masuk satu hadis. Satu hadis ni Imam Bukhari sangat ketat. Jadi antara yang kita sebut, dia mesti dengar sendiri daripada perawinya. Antaranya disebutkan bahawa beliau yang antara yang terkenal ialah beliau tidak meletakkan, bila selesai apa semua, sebelum nak letakkan satu hadis tu dalam Sahih Al-Bukhari, dalam kitab dia tu, dia akan solat setiap satu hadis sebelum diletakkan, dimasukkan ke dalam Jami' as-Sahih. Beliau akan semayang 2 rakaat. Makna kalau dalam tu dah ada lebih kurang 7,000 hadis, kita fikir-fikirkanlah 14,000 hadis saja. Baru 14,000 kali solat sunat istiqarah sebelum siap semua kitab Al-Jami' as-Sahih. Yang kitab itu sangat berkat, dan para ulama menyebutkan bahawa di antara perkara-perkara yang dapat untuk kita dapat bendung daripada COVID-19 ataupun penyakit wabak, penyakit bangkit ini adalah dengan kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari. Baik, ubat juga tu. Dia ada beberapa kelebihan, masya-Allah tabarakallah, kerana keberkatan pengarangnya, keberkatan kitab yang ditulisnya. Baik, maka tidak banyak hadis dan asar sahabat yang berkaitan dengan adab dan zuhud yang beliau keluarkan, iaitu yang diriwayatkan dalamnya. Maknanya tak banyak hadis-hadis berkaitan dengan adab, adab dan zuhud di dalam kitab Sahih yang Bukhari itu, kerana sangat beliau maknanya melalui tapisan yang sangat ketat. Tak di dalam tu dalam 300 hadis yang kita sebutkan tadi ni yang beliau hafaz, nak buh 7 hadis tu ditapih dan pastikan ia tu benar-benar kuat dan sahih. Baik. Ini kerana hadis-hadis yang beliau hafaz tersebut tidak bertepatan dengan syarat-syarat yang beliau gunakan dalam Sahih Al-Bukhari. Baik. Jadi yang mana tak lepas itu, maka dia susun pula kitab yang lain. Umpamanya kitab ini Al-Adabul Mufrad, sebagai satu kita sebut penyempurnaan lah. Oleh kerana hadis-hadis dan asar tersebut sangat diperlukan oleh seorang Muslim dalam urusan kehidupannya, maka beliau berpandangan perlunya mengasingkan bagi tajuk, maksudnya untuk lebih kemas dan lebih baik, kerana seorang Muslim itu sangat memerlukan dalam urusan kehidupannya tentang ini, tentang adab. Maka beliau pun berpandangan perlu mengasingkan bagi tajuk adab sebagai sebuah kitab yang terasing daripada Sahih Al-Bukhari yang diperluaskan di dalam periwayatan hadis-hadis. Maka beliau menghasilkan kitab ini bagi tajuk tersebut, dan beliau tidak mensyaratkan di dalamnya hanya riwayat yang sahih sahaja. Maknanya dalam kitab ini tidak semuanya hadis yang sahih, ada yang hasan dan bahkan ada yang dhaif. Kita baca lagi sebab masa pun dah tak banyak kita ada nak masuk dengan isyak, maka kita percepatkan bacaan kita. Bahkan beliau telah mengeluarkan, iaitu meriwayatkan di dalamnya hadis-hadis sahih, hasan dengan semua pembahagiannya, dan banyak hadis yang dhaif juga. Maka saya tak boleh nak ceritalah panjang-panjang tentang hadis sahih, hadis hasan ni. Jadi sebab hadis sahih, hasan, dhaif ni pun dia ada bahagian-bahagiannya. Kalau kita belajar dalam ilmu ulum hadis, ada benda-benda itu disebut secara detail lah. Penghasilan buku ini bagi tajuk adab serta tidak disyaratkan di dalamnya hanya riwayat yang sahih dan hasan sahaja, merupakan sempurnanya kefahaman fiqh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kerana ada golongan di dalam dunia kita ni, dunia sekarang ini, yang mereka ni duk kira hadis sahih saja. Hadis kadang-kadang hadis dhaif pun dia tenang buang bakul sampahkan begitu saja. Kan? Itu sebenarnya satu kefahaman yang salah. Ni hadis sahih dah ke tak ni? Tanya. Hadis tak sahih? Tahu buang. Kami ambil hadis sahih. Itu satu kefahaman yang salah sebenarnya.
Jadi dan merupakan kesungguhan beliau menyebarkan adab-adab Islam yang mana kebaikan tidak akan wujud melainkan bagi orang yang beradab dengannya, dan barang siapa yang berpaling daripadanya iaitu meninggalkannya maka dia diharamkan akan seluruh kebaikan. Maknanya sesiapa yang dia baca kitab ini, dia beramal dengan kitab ini, maka dia akan beroleh kesempurnaan dalam berakhlak mulia, beradab sopan yang tinggi, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam satu hadis, al-birru husnul khuluqi, Nabi sebut kebaikan itu adalah baik budi pekerti. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi kita sambung tu. Nak rasa macam nak cerita panjang lagi, tapi masa dah tak sempat. Hasil usaha iaitu penghasilan kitab ini oleh Imam Al-Bukhari juga adalah sebagai mengikuti tarik ataupun cara guru-gurunya dan guru kepada guru-guru mereka yang meletakkan syarat hanya riwayat sahih dan hasan saja. Mereka tidak meletakkan syarat riwayat yang sahih dan hasan saja dalam kitab-kitab, serta periwayatan-periwayatan mereka pada tajuk adab dan zuhud serta seumpama dengannya. Bahkan mereka mengeluarkan iaitu meriwayatkan banyak hadis yang dhaif di dalamnya, sebagaimana yang dapat dilihat dalam kitab Az-Zuhd oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad ni masya-Allah hebatlah dalam bidang hadis, kan? Imam dalam hadis. Kitab Az-Zuhd war-Raqiq karangan Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu taala, dan banyak lagi kitab selain pada mereka telah meriwayatkan oleh Al-Khatib. Kalau ikut sedap sikit bahasa Malaysianya, Khatib Al-Baghdadi telah meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Kifayah dengan sanad beliau bersambung daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad ni siapa dia? Imam Ahmad ini adalah pengasas kepada mazhab Hambali, iaitu rahimahullah ta'ala, bahawa beliau telah berkata, apabila kami meriwayatkan daripada Rasulullah SAW dalam perkara halal, haram, sunnah dan hukum hakam, maka kami ketatkan syarat kepada sanad-sanadnya. Ceritanya, apabila hadis tersebut nak dijadikan sebagai dalil di dalam perkara yang haram, halal, haram, sunnah, hukum hakam, maka diperketatkan syarat-syarat hadis tersebut dari sudut dari sudut tarafnya ataupun darjat hadis tersebut. Dan apabila kami meriwayatkan daripada Nabi SAW pada perkara fadail a'mal, iaitu tentang, kalau nak riwayatkan tentang fadail amal, kelebihan beramal ini, perkara itu tidak meletakkan perkara yang tidak meletakkan suatu hukum, maknanya perkara yang tidak berkaitan dengan hukum, maka hadis-hadis di situ digunakan. Hadis-hadis tidak hukum dan tidak mengangkatnya, maka kami permudahkan syarat-syarat penerimaan sanad-sanadnya. Sebab itulah dikatakan oleh para ulama bahawa hadis-hadis dhaif ini boleh kita gunakan untuk tujuan fadail al-a'mal. Baik, barang siapa pada zaman mutaakhir ini cuba untuk membuang hadis-hadis dhaif secara mutlak, tadi yang kita dah sebutkan, hadis dhaif tahu tu ataupun bakul sampahkan, itu cara dia tak betul lah. Sikit lagi. Dan mula membuang daripada riwayat-riwayat Imam Tirmizi. Dalam kitab Imam Tirmizi ada hadis dhaif, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dalam kitab-kitab sunan mereka akan hadis-hadis dhaif. Begitu juga membuang riwayat-riwayat Imam Bukhari dalam kitab ini, maka dia telah melencong daripada kebenaran serta jalan imam-imam para salaf terdahulu ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka selesai mukadimah kitab, baru kita akan masuk bab yang pertama, bab qaulihi ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Kami telah mewasiatkan, kami telah memesan, beri pesan, kami telah mewajibkan kepada manusia itu untuk melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Baik, takat itu dululah untuk kali ini, kali yang pertama ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua beroleh kerahmatan, keberkatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Sekian, terima kasih yang menonton. Ada Azizi Hasan, Imah Azman, Cik Tom, mana? Itu yang saya dapat kesan pun. Apa, insya-Allah tak ada masalah. InsyaAllah lepas ni kita akan
aktifkan dengan seaktif-aktifnya dengan bersesuaianlah kita dalam musim pandemik COVID-19 ini. Maka kita gunakan ruang yang ada untuk kita menambahkan ilmu dan amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.